Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Saudara Musi dan Tuan Kasih Masjid, Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama mengikut Rasul Maghrib dan berkongsi ilmu. Mudah-mudahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ahli syurga insya-Allah. Kita sekarang telah masuk tahun baru. Perasankah kita bahawa apabila masuk tahun baru bermakna umur kita bertambah, nombor bertambah, tetapi kurang nak hidup dan dunia. Kalau umur kita 60, kalau kita mati umur 30, lagi 10 tahun, tinggal 60 tahun. Pasal umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 60 hingga 70. Nabi bersabda, amal ummati baina sitti wa sab'in. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Yang lebih jangan. Kalau umur kita 69 tahun 6 bulan, lagi 6 bulan. Kalau umur 69 tahun 11 bulan, lagi 11 bulan. Apa rasa? Senang hati ke susah? Susah. Hati susah pun tak ada guna. Pasal tarikh ajal dah siap dah. La yastaqbilu sa'atan wa la yastaqdimun. Tak takhir, tak cepat. Yang paling menurunkan, kalau kita mati, persiapan bekal untuk akhirat tak cukup. Kita ada yang pertama umur, yang kedua rezeki. Rezeki jangan dibimbangkan. Pasal rezeki itu dah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan susah, jangan bimbang, jangan gundah, jangan gundah. Yang dibimbangkan, kata Imam Ghazali, ialah kalau bekal untuk akhirat tak cukup, apakah yang hendak kita laksanakan kalau masa yang tertinggal tidak digunakan untuk beribadat? Kita masa 24 jam, banyak manakah yang kita gunakan untuk beribadat? Kita tidur saja 8 jam sehari. Cuba kira 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Bangun pukul 5 pun 8 jam dah. Kalau bangun pukul 6, bangun pukul 7, 10 jam. Kalau 8 jam tidur pun bermakna satu hari kita tidur 1/3 hari. 24 jam 1/3
8 jam. Kalau 8 jam, sebulan berapa? 240 jam. Hidup kita 60 tahun kali 1/3, berapa tahun tidur? 20 jam. 20 tahun. 20 tahun tidur. Cuba ya. Itu tidur yang rasmi. Kadang-kadang tengok TV, tidur. Tengah dengar ceramah, tidur. Berapa rugi dan masa kita agak-agak. Itu lain mandi, lain makan, lain bermain, lain tengok TV, lain main carrom. Banyak faedah yang dibuang saja, masa yang terbuang. Di akhirat besok barulah menyesal. Sekarang tak menyesal. Maka saya pesankan, hendaklah digunakan masa yang terbuang untuk beribadah. Kita ada 4 yang basic. Yang pertama, solat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, sedekah. Itu basic. Solat itu diiringi dengan solat sunat. Solat sunat rawatib kena buat. Pasal ganjaran yang Allah beri kepada kita disebabkan sembahyang sunat terlalu banyak. Contohnya, dia kata raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh lebih baik dari sisi dunia dari sisi kandungannya. Sembahyang sunat selepas maghrib pahalanya 20 tahun Allah ampunkan dosa. Sembahyang sunat lepas zuhur, sebelum zuhur, seperti sembahyang Lailatul Qadar. Seperti Tuhan nak suruh juga kita masuk syurga sebenarnya. Kita je tak nak. Banyak masa yang kita buang begitu saja. Saya pesankan tuan-tuan dan diri saya sendiri, supaya rajin solat sunat. Bayang duha jangan tinggal. Bayang tahajud jangan tinggal. Baca Quran jangan tinggal. Baca Quran jangan tinggal. Nak tidur, baca surah Al-Mulk, mengelakkan daripada sesaan kubur. Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Waqi'ah. Nak tidur, kemudian Quran dibaca sekurang-kurang setahun sekali tamat, sekurang-kurang balas. Diikuti dengan zikir, tahlil, la ilaha illallah 300 kali, selawat 100 kali, istighfar 100 kali, kemudian sedekah. Sekurang-kurangnya hari Jumaat sedekahlah ke masjid, sekurang-kurang, supaya ada 4 basic yang berjalan. Ingat balik, solat, baca Quran, zikir dan sedekah. Jangan sayang duit. Duit yang kita punya, yang kita bagi itu kita punya. Yang simpan dalam ni belum tahu. Boleh jadi klinik punya, boleh jadi pomen punya, boleh jadi pompa punya, boleh jadi isteri punya. Bila kita mati, siapa dapat? Isteri kita dapat. Tak apalah isteri kita, dia pun kahwin lain, suami baru yang dapat. Kita tahu tak isteri kita kahwin? Kita tahu itu masalah. Dia dalam kubur dah mati lah kita. Tiba-tiba orang kampung ni mati seorang lagi. Sejumpa dalam kubur, tengok orang saya gembangan ni. Nak tanya sikit soalan. Isteri saya apa khabar? Dah kahwin. Lili heyo kita dalam kubur. Duit kita, suami baru dia sapu. Yang
Penat cek duit siapa? Kita cek penat duit, penat. Suan baru dia yang sapu duit kita, tak meleleh-elok kita. Begitulah sebagai mukadimah belum start lagi. Jadi tuan-tuan dan umur kita pun dah bertambah. Masuk tahun baru ni hijrah. Yang silapnya ialah kita masih lagi pakai bulan orang putih. Pakai lagi. Hari jadi pakai lagi bulan orang putih, tak pakai bulan Islam. Itu sedih. Gaji ikut bulan orang putih. Cuti ikut orang putih. Cuti hari Jumaat Islam. Orang Yahudi cuti hari Sabtu. Orang Kristian cuti hari Ahad. Orang Islam cuti hari Jumaat. Tetapi kita cuti hari Ahad ikut Kristian. Sedih sikit lah. Kita mengakulah negara Islam. Sebab malu company Islam mana tak ada. Tak ada Islam negara kita ni. Sibuk hulur mayat yang tak setuju. Habis. Sebagai penerima Ustaz ni. Hijrah maknanya meninggalkan negara yang bersekongkol dengan agama syirik kepada negara Islam. Tetapi hukum hijrah ketika itu hukumnya wajib. Orang Islam wajib berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pasal negara Mekah penuh dengan syirik, penuh dengan kekufuran, menentang Islam. Tetapi selepas tertakluknya Mekah, tak wajib lagi berhijrah. La hijrah ba'dal fatah. Tidak ada hijrah selepas berlakunya kemenangan atau tertakluknya kota. Memanglah asalnya hijrah ini dua. Yang pertama hijrah ke Habasyah, yang kedua hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Asalnya Nabi berhijrah bersama Abu Bakar, senyap-senyap, dan diikuti oleh orang-orang Islam yang lain. Saya senyap-senyap, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Pasal ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Teruk betul panggil orang Quraisy. Dah tak suka, pergi. Dah tak suka orang duduk di Mekah, biar pergilah. Dia marah pula. Itu jiwa yang sakit. Jangan ada seseorang di antara kita yang berperangai seperti orang Quraisy. Dah tak suka, dia pindah. Biarlah pindah. Marah. Pindah pun marah. Duduk di Mekah pun marah. Ditangkap, diseksa. Terus baik saya pesankan, kita ni jangan jadi burung unta. Pasal apa? Unta pun bukan, burung pun bukan. Pasal ni burung unta, burung pun bukan, unta pun bukan. Itu susah. Jadi artinya orang-orang Quraisy tu jiwanya sakit, jiwanya tak tenang. Apabila orang-orang Islam beribadat, gimana? Disakiti, dibuat macam-macam. Berhala 360. Dia tahu berhala itu memang tak boleh buat apa-apa, tetapi ikut saja apa-apa orang tua-tua buat. Macam kita juga. Kita sekarang kurang sikit lah. Kita masih ada. Baru ni saya tengok, baru lagi ada, masih mengadakan tepung tawar. Masih ada. Semalam saya menghadiri satu majlis, saya tengok ada tepung tawar. Maknanya tepung
tawar itu ada di Hindu. Tahu tepung tu dicampur dengan air, kacau-kacau, tak ada gula, tak ada garam, tawar lah dia. Itu pun tawar. Kemudian tepung tawar tu dia ambil daun sepenuh ke nama itu, cecah dia, buat ada kepala budak. Apa indahnya? Budak tu pun heran apa hal. Lepas itu digunting sekurang sikit orang, bubuh di dalam kelapa sekarang dah RM2. Bubuh apa, rambut kan tak ada kerja. Setengah tempat ada kemenyan tu yang heran. Kemenyan bila berasa Pak Imam yang mengambil kemenyan tu, wah tu banyak tu heran gitu. Pasal tanya buat apa ini orang tu buat. Saya pernah pergi rumah seorang ulama seorang tak kenal, dia ada ke benda tu. Saya kata buat ke depan mayu tu. Saya pun segan-segan saya kata aku dah buat. Dia buat. Itu kita ikut waktu tu lah. Yang pelik tuan-tuan, lagi pelik, dia buat dia faham. Buat korban dibedaknya lembu. Dibedaknya lembu, digincu bunyi. Dah cantik lembu tu baru sembelih pun, lembu pun heran, cantik aku. Kenapa? Ikut waktu tu dulu. Saya yakin kalau itu berlaku, dia orang tu tulis surat, saya tanya soalan lembu boleh ke lembu dia pun diinjukan, dibedakkan. Bila saya pergi ceramah kampung tu, orang tu kampung ni start dia kata yang buat apa, buat gincu, bedak, celam, pening lembu. Itu pasal apa? Ikut orang tua dulu. Jadi kita jangan buat sesuatu ikut-ikutan. Buat apa yang Nabi suruh, kita buat. Apa yang Nabi larang, kita berhenti sudah. Kita boleh. Nabi buat itu. Kemudian perpindahan atau hijrah daripada Mekah ke Madinah ke Habasyah diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Diketuai oleh Ja'far bin Abu Talib. Kemudian perpindahan dari Mekah ke Madinah dimulai oleh Rasulullah SAW. Memanglah Nabi naik Gua Thawr itu, Nabi yang dipikul oleh Abu Bakar. Pikul Nabi Bakar ni orang yang kurus kelingnya, cengkung badannya, kuat berpuasa. Cuba bayang bagaimana Nabi dipikul oleh Abu Bakar naik atas, naik dipikul menantu dia tu. Bolehkah kita pikul menantu gagak? Siapa ada menantu? Boleh pikul? Tak boleh, jambaknya dia, nyebuk dia tu. Tapi orang akan pikul Nabi bukan kerana menantunya, kan Nabinya. Sayangnya Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak masuk, Abu Bakar masuk dulu. Masuk dulu. Dikoyak dengan baju-baju ini, tampal. Takut ada ular dan sebagainya. Keluar juga dengan bisa digigit juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat Abu Bakar, tahan. Akhirnya menitis sudah air mata dia. Nabi pun baca sikit, sembuhlah dia.
kena sengatan binatang itu. Di waktu siang, anak Abu Bakar membela binatang supaya jangan orang nampak kesan unta Nabi. Orang Arab pandai tengok tapak kaki, ini hari ini, ini besok, ini semalam, dia tahu kelebihan. Bahkan orang Arab ilmu dia dibagi ilmu qiyafah, dibaringnya 10 orang, tutup mata, tutup muka semua, dia tahu ini nenek dia beradik ini, dia tahu, itu hebat. Itu hebat orang Arab, ilmu dia tu. Orang Melayu tengok sini, tengok sini kena 2, kahwin 2. Orang Melayu Aju tengok itu biasa. Sini kalau jatuh boros. Itu orang Melayu je. Tak tahulah itu kelebihan orang Melayu. Sebab ni dia bela kambing, baik pijak-pijak, orang tak nampak. Itu hebat. Hebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bin ba'da habib la tahzan innallaha ma'ana. Dengan Allah Ta'ala bersama kita, dengan Imam Abu Bakar dan Imam. Nah, pada orang Arab itu kerja Allah Ta'ala. Kalau dipandang kaki dia muncul, nampak ada orang dalam gua itu. Tapi Tuhan tolong macam-macam. Burung pun ada, lama-lama pun ada. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak tolong, tak ada masalah. Sebabnya kita ni, kalau nak keluar rumah, kita minta Allah Ta'ala. Jalan sebelah, tapi yang kita minta Allah Ta'ala. Baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Syahadil wujud, InsyaAllah pencuri tak masuk. Pasal kita minta Allah Ta'ala. Kita jangan minta Allah, kita minta dia sebelah. Kita tengok mata dia jelas, tak tengok pun mata. Dia bersibuk hal dia, pencuri masuk. Baru ni rumah kawan saya, pencuri masuk. Tapi dia dah baca dah, tumbang perompak tu, TV depan anak dia dah muntah-muntah dia kerana mencuri. Datang daripada Ceras, mencuri 3 ombak. Kemudian yang pertama, dia curi kereta. Dia dapat ke rumah dia, curi tu bulu bilik, tak nampak dalam keluar ke depan, belakang. Lawan orang kampung nampak, orang kampung pukul dia. Itu balasan dia. Dia segi undang-undang tak boleh pukul lah, tapi hati panas pukul juga. Begitu. Nabi baca apa? Waja'alna min baina aydihim saddam qalbum saddam wasyaidan rasul. Pasal apa soalan? Mengapa orang Arab Quraisy masuk rumah Nabi tunggu kat luar macam apa? Kenapa tunggu kat luar? Masuk aja. Kan rumah dulu. Kan rumah dulu kan bukan susah nak masuk ke. Pasal undang-undang tabiat ataupun adat orang Arab amat buruk perangai kalau membunuh orang di rumah orang. Kalau dia masuk, dia tunggu kat luar. Nabi tak keluar-keluar. Masuk aja kan? Tak, adat ni. Itu perangai kau. Adat ikut, tabiat tak ikut. Mana kalau dibunuh, dikira orang yang tidak baik, paling bunuh orang dalam rumah orang. Itu sebab timbul soalan. Fikir-fikir mengapa dah masuk rumah je, tunggu keluar. Sampai Nabi keluar, Nabi wajahna min baina aydihim saddam wa qalbihim saddam wa syaitan wa rasul. Dia tak nampak Nabi. Itu ayat Quran ni macam-macam boleh juga. Umpamanya
kita luka kita baca wasyamsu tajri li mustaqrillah zalika taqdirul aziz zalika taqdirul aziz. Berhenti dah. Kalau tak berhenti salah baca. Kalau isteri degil baca wadzallalna lahum minha rakubuhum minha ya'kulun, baca 1000 kali. 1000 kali. Bau tiup surah Yasin wadzallalna lahum minha rakubuhum minha ya'kulun, tiupkan tekuk isteri itu. Bagi dia betul-betul tidur lah. Jangan belum tidur dah tiup. Tiup. Kalau dah tidur celik macam apa dia tiup? Kalau suami degil, isteri tiup. Tapi malam ni nak start dulu. Kan dulu tak tidur. Orang Madinah menunggu-nunggu ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam-macam pokok menampai. Di sana ditunggu oleh Aus dan Khazraj. Mula-mula dulu berkelahi dulu, tapi Islam sampai saja tidak baik. Itu dia. Maknanya orang-orang Madinah amat rindu kepada Nabi dan orang-orang Muhajirin. Dia berpeluk-peluk seperti bertemu dengan sahabat-sahabat atau saudara yang dah lama tak bertemu. Rasa rindu sangat. Pasal orang Madinah ni tabiatnya orang baik-baik. Berbeza orang Mekah, keras kepala. Orang Madinah tak. Orang Madinah ni sampai saja orang-orang Muhajirin, orang Mekah, dia bagi apa saja. Saya kan isteri pun dia bagi. Aku ada 2 isteri, cerai isteri, bagi kahwin dengan orang Madinah. Hebat. Boleh orang Melayu buat itu. Ada harapan. Orang Madinah boleh bagi isteri dia seorang. Kalau dia ada 2-3 isteri, yang kau ambil isteri aku seorang, cerai kan. Itu sayangnya kepada Islam. Bersatu padu orang-orang Muhajir dan Ansar semasa itu. Itu nak belajar bagaimana menambah kasih sayang antara 2 saudara yang berbeza kaum. Muhajirin orang Madinah, orang Mekah, Ansar orang Madinah. Kita pun kena begitu. Kita berjiran, bersahabat, kasih sayang, itu yang paling penting sekali. Pasal apa? Ganjarannya. Itu sebabnya dia kata, kalau kita berjiran sebelah, senyum je cukup lah. Pahala tu senyum saja. Menyampaikan, melaksanakan, menghubungi saudara mara dengan senyuman itulah paling mahal sekali. Terus banyak pahala kita ni mudah sangat. Kalau nak cari pahala mudah. Nak dengan tak nak. Itu sebabnya kita lihat Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Satu hari dia berpuasa. Di waktu petang nak berbuka, makan ada sikit lah. Orang Ali kan orang miskin. Nak berbuka, tiba-tiba dengar salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hal? Saya ni orang miskin, dia kata. 2 hari dah tak makan. Baru 2 hari. Sayyidina Ali nak berbuka, nak minum lah. Tak apa, ambil. Bagi orang, kami baru puasa setahun, dia makan, dia tak berpuasa, tak makan dah 2 hari. Ambil lah. Berpuasa lah besok pada hari yang kedua.
nak berbuka, datang lagi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni orang anak yatim, 3 hari tak makan. 3 hari, saya baru 2 hari, ambil lah. Berpuasa lagi besok, yang ketiga. Datang lagi orang nak berbuka, datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya orang tahunan dah 4 hari tak makan, 4 hari saya baru 3. Itu boleh tak gagal. Kita tak makan, tak makan. Assalamualaikum. Ni betul. Itu Allah abadi dalam Quran. Wa ta'imuna ta'ama ala miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Mereka beri makan yang sangat sayang itu sikit sangat pada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Senyum kami beri makan semata-mata kerana Allah, tidak minta terima kasih, tak payah balasan pun tak payah. Sama itu kisah Nabi berikhtiar di masjid. Tuan-tuan, siapa boleh menyambut tamu saya ni? Saya tak boleh sambut, saya makanan tak ada. Saya semua bawa tak balik. Dia pun tak ada makanan ni. Tak isteri ada makan, tak ada. Sikit pun tak ada, tak ada. Sikit pun tak ada, sikit pun tak ada. Ada sikit untuk anak itu. Tak apa, anak itu tidur ke dia, tinjaukan budak. Jadi disidanglah makan. Waktu itu rambang-rambang bulan lah, terang-terang bulan itu. Dia nak makan, dipadamkan lampu supaya tuan rumah tu ada tinggal nasi, makanan tak ada. Tuan pertama itu ada, cuma dia tak nampak tuan rumah tak makan. Itu makan. Sanggup dia menindungkan anak itu kerana semata-mata bagi Tuan abadi Al-Quran yukiruna ala musim walaupun Nabi Muhammad SAW. Dia utamakan orang lain walaupun dia juga penting. Samalah juga sesuai Nabi berusaha dengan izah dan dhaifu baisal mu'min dalam mahu al-Quran wa barakah. Apabila tetamu masuk rumah kita, masuk sekali 1000 rahmat dan 1000 keberkatan. Sudah juga. Maksudnya, kalau tetamu masuk rumah kita, masuk 1000 rahmat, 1000 keberkatan. Tuan-tuan, kalau orang datang rumah kita, kita tengah makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk makan. Cara ni Islam. Jangan Assalamualaikum. Takut orang masuk. Itulah. Ya. Assalamualaikum. Waktu Nabi nak hijrah ke Madinah, Al-Abbas telah bertanya kepada orang-orang Madinah, adakah kau orang semua ini nak jaga anak saudara dari pergangguan-gangguan? Kalau nak jaga betul, aku lepaskan. Kalau tidak, tak payah. Al-Abbas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti Nabi hijrah di sana dan disambut oleh orang-orang Madinah dengan kompak. Itu kompak boleh itu, dengan kompak. Yang lagu Tala al-Badru alaina dan sebagainya. Maka pertama benda yang lewat ialah mendirikan masjid. Itu sama. Sebab kita hendaklah mendahulukan mendirikan masjid daripada benda-benda yang lain. Kerana masjid tempat
ibadat. Jadi masjid hendaklah jadikan tempat kita bersatu tadi, bukan untuk semayang saja. Semua hal. Sebabnya waktu saya dilantik menjadi penguasa membuat masjid di Pahang, saya cadangkan buat kolam mandi, buat badminton, buat kedai runcit, supaya tuition, supaya budak datang ke masjid bukan semayang lagi, boleh mandi, boleh gunting rambut, boleh cleaning ada macam-macam. Itu sebabnya kalau kita nak jadikan masjid sebagai tumpuan masyarakat, semua kena ada. Oh, masjid budak-budak pergi, budak kadang-kadang bila buat hanya semayang saja, orang tak pergi, dia main orang pergi. Kadang-kadang bila dia dah tak pergi masjid, hari tu pergi masjid, orang main kerja, boleh pergi. Tak tahu. Masjid, surau, dia buat semua lengkap. Kedai runcit ada, kolam mandi ada, tempat tuition ada, untuk anak ada, semua ada. Oh, jadi sekarang dah kita tengok masjid di Sepanyol. Di Sepanyol tu semua lengkap, memang cantik betul. Tapi sekarang sayanglah sekarang ni sudah menjadi gereja. Dulu Islam merintah selama 400 tahun di Sepanyol, tapi malang nasib berebut adik-beradik. Adik-beradik yang merintah itu abang, adik nak rebut jawatan. Pakat Kristian, Kristian kata tak apa, kita pakai serang, menang masuk aku bagi kau, serang, kalah aku bagi. Akhirnya dia halau Kristian, orang-orang Islam itu semua. Dihalau dah 400 tahun merintah, dia nak halau daripada Sepanyol. Islam pergilah pindah ke lain. Silapan kerana bersekongkol dengan Kristian. Itu urusan, jangan bersekongkol dengan Kristian atau siapa pun, jangan untuk menentang Islam. Malaysia ada start datang. Saya pergi Sepanyol 4 kali, suka Sepanyol, tapi malanglah pasal Kristian kuatkan. Babi saja nak minum, nak ulur teh tu babi atas, membentangkan kebabian. Tuan bila duit pergilah Sepanyol. Sebab Sepanyol tu di bandar-bandar dia ditanam pokok limau. Tu Portugal itu asalnya Portugal. Portugal maknanya limau. Dia tanam pokok limau di mana? Cantik. Malaysia tak tanam pokok limau. Malaysia tanam pokok apple. Tu tengok tu berjalan kan, kebenaran raya kan, pokok banyak-banyak buah apple. Macam buah apple. Itu buruk pun tak makan. Itu Sepanyol. Sepanyol dan Portugal. Heran kita. Pesankan jangan sekali-kali kita bersekongkol dengan orang kafir menentang Islam. Habis. Sah hakim menyintai umum
Qais yang timbul hadis innamal a'malu binniyat. Hatib ini meminang Ummu Qais. Ummu Qais tolak pinangan. Ummu Qais pun pindah ke Madinah. Hatib pun pindah ke Madinah dengan harapan mudah-mudahan kalau aku pergi Madinah nanti Ummu Qais terima aku sebagai suami dia. Dia pun pindah, maka diadukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, si Hatib ni pindah ke Madinah sampai saat itu pindah itu hukum wajib mesti kerana Allah Ta'ala, tapi dia pindah bukan kerana wajib, tapi kerana nak meminang si Ummu Qais. Maka tak dapatlah pahala. Ummu Qais tentulah dia pindah kerana ikut ajaran Rasulullah. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Pada saat berpindah kerana Allah dan Rasulnya, maka berpindahlah kerana Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu ila dunya usiba wa imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa hijrah semata-mata dunia atau wanita yang nak nikahinya, maka tak dapatlah ganjaran pahala. Ini nak mengajar kita. Pasal dalam kaedah fiqh, wal ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Pengajaran bukan umum lafaz, bukan tentu pada peristiwa itu. Maksudnya ini mengajar kepada kita bahawa nak buat sesuatu mesti semata-mata kerana Allah. Jangan berbicara. Kata Abu Rasul Al-Kadi, mudah-mudahan kalau kita semayang tu dah pahala, tapi lambat sikit pasal orang ada belakang. Biasa kita semayang laju, tapi ada orang belakang pula slow, potong pahala. Kalau Imam Ghazali kita potong semua pahala. Abu Rasul Al-Kadi mengatakan dipotong lambat semayang tu. Semayang tu pahala lambat itu. Pasal nak jaga hati. Riak susah nak jaga. Wa ma umiru illa lillah mukhlishin lahuddin. Tidak bagi perintah melainkan supaya bagi Allah hal keadaannya ikhlas. Contohnya kita sengaja kita semayang duha, orang telefon, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bapak mana? Bapak semayang duha, suka nanti itu dah riak. Atau semayang asar pukul 7, yang kemarin pukul 7 minit, dia pasal pukul 7 yang buat orang telefon, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ayah mana? Ayah semayang asar, laku dia malu kita kerja Allah, tak boleh orang kata apa pun. Atau semayang tahajud, nak sebut ke matahari hujan tak? Hujan. Jadi duduk saya habis semayang tahajud, hujan. Nak sebut semayang tahajud. Ada satu kawan saya pergi Madinah itulah, dia baca Quran di atas. Assalamualaikum, itu pun bawa Quran sekali. Jangan nak tahu yang dia baca Quran. Itu susah. Pasal al-ikhlasu sirrun min asrari wa ta'tu qalban ka'abatu min ibadi. Ikhlas itu satu rahsia dari rahsia-rahsia aku letakkan dalam hati aku yang ikhlas ini. Maknanya tak ramai orang boleh ikhlas. Kadang-kadang ikhlas, tapi nak sebut pula. Sebabnya kita kalau bersedekah lupa katanya
sebaik-baik orang ialah kebaikannya terlupakan, kejahatan diingatnya. Kebaikan kita terlupakan saja. Kalau kita orang tersedekah RM100 hari ini, bulan depan datang lagi dia. Apa kita? Baik, tiap bulan datang melihat. Jangan lupakanlah. Kita lupakanlah. Saya tak ada duit bulan ni. Kalau kita tak ada duit, telefon kawan kita. Mat, ada orang tak sedekah ni, ada duit? Ada? Kita dapat duit juga, tak pahala juga. Jangan sebutlah yang kita bagi tu. Kita lihat jalan kita bagi duit, datang lagi dia. Hai, bulan depannya saya dah bagi. Tak boleh. Lupakan saja. Itu sebabnya orang yang berbahagia, orang lupakan kebaikannya dan ingatkan keburukan. Itu sebab kita tiap-tiap malam istighfar 100 kali, tiap-tiap waktu sahur. Apa Quran kata? Kan khalilan min al-layli ma yahjaun bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sikit sangat tidur di waktu malam, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi saya pesan tuan supaya malam-malam bangun, pukul 3, pukul 4 bangun, supaya tahajud, supaya nanti kubur kita terang benderang seperti matahari baru terbit. Seperti matahari baru terbit. Memanglah tidur sedap. Bayangkan akibat itu. Sebab Nabi Adam pesan kepada anaknya, kau buat sesuatu, pandang akan datang. Kalau kita tidur, apa akibatnya? Bimbang kubur gelap. Kalau bangun, terang-terang seperti matahari baru terbit. Kita bayangkanlah, kita mati menakutkan sebenarnya. Semua orang takut. Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku pun takut mati, ya Rasulullah. Tetapi kalau persiapan untuk mati dah ada, apa yang takutkan? Wal akhir khairu wa Allah, kan? Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bangun. Memang tidak ramai orang boleh bangun di waktu malam, susah. Tetapi kita menung-menungkan, renung-renungkan, fikirkan. Kalau kita tak bangun lah, besok pagi aku mati. Bayang itu, kita tengok orang mati, tengok saya rasanya. Saya jangan tengok, saya duduk jauh. Bila tengok saya jauh dalam 6 kaki dalam tu. 6 kaki, kemudian ambil papan, tutup, kemudian tanah. Gelap 2 kali, gelap malam sekali, gelap kubur tu sekali. Mengapa kita bangun? Tidur itu hanya tipuan saja. Tidur sementara. Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Mengapa begitu? Apabila kita mendapat soal munkar akhir, mereka kata apa? Naumatal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru, kata mereka. Kita minyak tidur. Tuan ingat pengantin baru tidur macam mana? Ingat? Dalam kahwin kahwin lagi sekali. Saya pesankan sangat-sangat, bangun. Sekarang ni sembahyang subuh dekat pukul 6, pukul 5. Bangun pukul 5, mandi elok, surigi elok, sembahyang tahajud. Lewat dah pukul 5 dah, siang dah. Tak payahlah pukul 4, pukul 3 tak payah. Kalau awal pukul 3 lagi bangun, doa melakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat, di pada mahsyar Tuhan istihad, siapa yang bangun malam,
Sedikit saya tahu. Terlalu sedikit orang boleh bangun malam sebenarnya. Tipu di syaitan. Dah tidur tuan pula. Barulah misal kalau aku bangun, dulu apa nak kalau? Qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita dengarlah ceramah-ceramah tuan-tuan dulu, kalau kita fikir-fikir dah tak masuk ke saya kita. Sebabnya bila dengar ceramah-ceramah ni, kena ikut. Kita dua pahala dengar lagi, pahala melaksanakan lagi. Kalau ada ilmu, tak amal, tak guna. Saya pesankan sangat tuan-tuan, bangun semain 2 rakaat, bila dah semain 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, cukup dah. Itu cukup bagus dah tu. Tu tidur lah. Terus sebelum subuh bangun balik semain subuh. Pasal Allah Ta'ala ni bagi pahala kita banyak semua pahala. Contoh untuk kita, kalau kita semayang subuh berjamaah, banyak pahala. Dia kata man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullahu. Barang siapa semayang subuh berjamaah, seolah-olah qiyam lail sepanjang malam. Banyak. InsyaAllah man shalla al-isya fi jamaah faka'annama qama al-laila nisfahu. Barang siapa yang semayang isyak berjamaah, seolah-olah qiyamul lail separuh malam. Dan banyak orang. Kalau kita semayang seorang, 1 pahala. 2 orang, 27. Kan banyak. Kenapa Tuhan bagi itu? Tuhan nak bagi kita surga juga sebenarnya. Kenapa Tuhan tak bagi 2? 1 orang semayang, 1, 2, 27 terus. Kalau ramai, lain pula. Semayang isyak 100,000. Itu semayang bujang 1, kahwin 70. Banyak. Seorang yang bujang 1, kahwin 70. Kan jauh jarak. Kalau kahwin 2, 140. Kita beribadat. Ibadat hendaklah dikeranakan kerana Allah. Itu mesti. Jangan sekali-kali mengkeranakan kerana keduniaan. Contohnya, kalau ke Mekah, kita buat haji dan berniaga. Itu hal itu. Ada beberapa ulama mengatakan dapat pahala separuh ataupun berdua. Ada ulama mengatakan tak dapat langsung. Jadi kita bimbang, kita buat kerja itu semata-mata untuk keduniaan atau untuk keakhiratan. Rupanya yang dunia diakhiratkan, akhirat diakhiratkan. Boleh apa? Yang dunia diakhiratkan, akhirat diakhiratkan. Maka kalau kita beribadat, berpuasa kerana Allah Ta'ala ke kerana atau takut istimewa. Itu bahaya tu. Sekiranya kita beribadat ikhlas betul-betul ke Allah Ta'ala, Tuhan akan terima. Tetapi kalau kerana keduniaan, kadang-kadang kita semayang seorang-seorang elok, laju semayang, lalu ada orang ikut belakang, slow sikit atau lagu sikit. Memang sebabnya belajar lagu Al-Quran tu bagus, bimbang dia baca Quran berlagu kerana orang atau kerana bertanding dalam pertandingan. Tapi kita nak komen lah orang tadi Quran ni, ada orang marah
disunatkan baca Quran lagu, tapi seorang-seorang, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk kita pandai. Tanya orang yang pandai baca Quran, dia sembahyang seorang-seorang rumah, dia lagu tak? Tak lagu, lagu. Bila jadi imam, itu sebabnya kena ingat, menjadi imam kerana mengambil gaji atau mengambil gaji menjadi imam, mana betul? Bekerja dengan kerajaan kerana gaji atau mengambil gaji kerana bekerja, ada betul? Mengambil gaji kerana menjadi qadi atau menjadi qadi kerana menjadi payah. Cuba tuan jawab. Sama juga berceramah kerana mengambil ilaun atau mengambil ilaun kerana berceramah. Tak pening boleh. Sebenarnya yang betulnya ialah mengambil gaji kerana menjadi imam, betul. Kalau menjadi imam kerana mengambil gaji, tak. Sebabnya saya dulu waktu menjaga masjid ni, saya pergi masjid, imam tak ada sembahyang, imam tak pergi. Kita kenapa imam tak pergi sembahyang subuh kita? Yalah, saya cuti sembahyang. Dia cuti, dia tak pergi masjid. Bukan masalahnya imam tak imam, sembahyang tu menunjukkan dia menjadi imam kerana mengambil gaji. Dia faham? Satu ketika saya dapat tahu satu imam, satu Bilal, dia azan, dia pakai toilet mandi. Betul. Dia cek gaji ke, ngambil gaji ke, ngambil wang ke, ngambil bekerja ke atau sebagainya. Satu lagi, satu ketika di Melaka juga, tengah-tengah azan, kat kubur dibuang air dulu, kemudian sambung hayya solat tu. Macam mana yang kena ulang balik dah. Itu hayya solat, Allah Akbar mana? Dan dah tadi macam mana ya? Tak start gini boleh lewat dah. Nampak yang takbir malam ni tak boleh tahu tak. Kami ambil sikit. Sekarang ini berhijrah sudah tidak ada lagi, tetapi berhijrah meninggalkan apa yang Allah larang. Pasal kita diikuti oleh dua, nafsu dan syaitan. Yang kedua yang mengajak kebaikan, ilham dan malaikat. Kita pesan jangan membuat sesuatu yang dilarang. Itu sebabnya Umar Al-Khattab pesan jangan membuat dosa walau kecil sekalipun. Bimbang-bimbang itulah yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Saya ulang lagi sekali, jangan buat dosa walau kecil sekalipun, dibimbangkan itulah menyebabnya Allah murka kepada kita. Tetapi buatlah kebaikan walau kecil sekalipun, boleh jadi itulah yang Allah redha kepada kita. Berdoalah bila-bila masa. Mudah-mudahan waktu kita berdoa tepat waktu dimustajabkan doa. Hari Jumaat berdoa, tak tahu bila.
Doa. Tepat masa makbul. Dosa pun itu, jangan buat. Sebabnya kalau sekiranya kita bayangkan dosa yang itu buat, kalaulah Allah Ta'ala tak ampunkan, bagaimana agak-agak. Insya'a wa insya'a. Kalau Tuhan tak, Tuhan ampunkan. Kalau Tuhan azab. Kita jangan sekali-kali terpedaya dengan keampunan Allah Ta'ala. Memang Allah ampunkan, bimbang-bimbang kalau Allah Ta'ala tak ampunkan, bagaimana agak. Maulah besar. Jadi jangan buat dosa. Kadang-kadang Allah Ta'ala sayang kepada Tuhan, turunkan balas sejak juga. Contoh, satu orang di Kedah ni kelompok, begitulah. Dia, orang tanya dia mengapa Pak tidak semayang, tak pergi masjid. Wah, dia pulang masjid je. Dia kan, selagi Tuhan tak turunkan api, aku tak semayang. Kebetulan turun api semua, tentang bukang di buku dia begitu, baru dia solat. Solat juga dia. Yang semua lagi, dia kata, aku tak nampak tenaga masjid. Turun kulit ni, turun, tutup mata ni, buta. Akhirnya mati dan kena buta. Dan jangan buat. Jangan cuba cabar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekian, kita mesti tunduk, khusyuk dan tawaduk. Tafadhul, takut. Taklah hati sentiasa bimbang. Kalau aku mati besok, bagaimana kalau aku dah kurus? Gitu. Dan bagaimana aku di padang mahsyar besok ini? Semayang kalau tinggal satu waktu, masuk neraka 80,000 tahun. 80,000 tahun, bukan 8 tahun, bukan 8 hari, bukan 8 minit. 80,000 tahun. Kalau satu hari, 400,000 tahun. Kalau tak semayang langsung, cerah masa depan. Kita bayangkan, kita mesti ada 3: Ashabul Maimanah, Ashabul Masyamah, Was-sabiqun as-sabiqun. Puak kanan, puak kiri, puak yang berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Kita ambillah kanan atau yang berlumba-lumba tu. Fastatul khairat, berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Kita berlumba-lumba. Kalau datang masjid, awal duduk depan. Iman depan sekali duduk belakang, rahmat turun belakang. Minta sampai awal duduk belakang. Tu bila sampai sila. Kita tak nak semua orang. Rugi. Kita tak nak pahala. Lau ya'lamun nas ma fi nida was-safil awal summa lam yajidu ila ayyasayu lastahamu. Maksudnya, kalaulah manusia tahu kelebihan-kelebihan azan, jemputan dan saf yang pertama, dan tak dapat, melainkan jamuni lah. Begitu. Kita orang Islam ni ibadat kena berlumba-lumba. Jangan sama kan, ceramah ke, saf yang pertama ke, semayang ke, kena awal. Sebabnya tanda-tanda orang awal dipanggil rabih, orang yang beruntung. Kita orang beruntung datang awal, sebelum azan dah sampai. Orang yang pertengahan, tengah-tengah azan baru sampai. Orang yang zalim diri sendiri tak sampai-sampai. Dah, orang dah azan, dah aman, dah mayang, dah baca doa, dah balik, dah tak sampai. Itu kelebihan dia. Yang kita mesti berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Ya? Jadi setakat itu dulu aja pada malam ini. InsyaAllah nota saya panjang lagi ni. Boleh semua ni. Tak dapat.
Jadi sebelum kita tangguhkan kuliah di pada malam ini, kawan saya tadi ini ada bawa ubat gigi yang dibuat oleh orang Islam sendiri. Ustaz kita, Ustaz Al-Hafiz, yang buat ubat gigi TNG namanya, halal, halal. Yang kedua, CD kesempurnaan solat yang disyarahkan oleh Ustaz Tirmizi, Johan Antarabangsa, saya sendiri dan Ustaz Zaki. Yang ketiganya, minyak wangi ini dia telah baca ayat-ayat yang berkenaan dengan jin dan gangguan kuat. Elok kita simpan di rumah sebagai standby, macam minyak cakapak lah. Kemudian yang akhir kali, minyak zaitun ni daripada plastin organik, boleh buat berbagai-bagai penyakit, termasuk kencing manis, darah tinggi, garam, gaut dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang tak berkesempatan bawa duit pada malam ni, boleh berhutang dengan kawan-kawan sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayah wa nawwir qalbana bi syarri ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum